korang nak beli laptop, nampak macam senang, tapi bila dah sampai kedai, korang pening. Okey, tak apa. Hari ni aku nak tunjuk korang tips cara untuk memilih laptop. Let's go! Okey, korang nak laptop jenis apa? MacBook yang gunakan macOS, Windows laptop ataupun Chromebook. Okey, kalau korang gunakan iPhone ataupun iPad, aku rasa korang lagi baik gunakan MacBook sebab integration dia. So bila korang gunakan iMessage, korang boleh dapatkan message korang pada MacBook korang. Bila korang nak send file, korang just boleh pakai AirDrop. So daripada MacBook ke iPhone, korang boleh send file dengan senang. Itu untuk MacBook lah. So hari ni aku nak bagi korang tips pada Windows punya laptop. Okay, next kita ada Chromebook punya laptop. So yang running cloud based Chrome OS. Tapi untuk Chromebook, kalau korang lagi detail, aku ada video dia. Korang klik je link kat atas ni. Okey, untuk skrin pula, biasanya laptop zaman sekarang ni dia memang didatangkan dengan skrin 1080 HD. Tapi dah makin banyak dah laptop yang menggunakan skrin 4K. Okey, bila skrin 4K ni didatangkan dengan panel yang cantik. Tapi korang kena tahu, skrin 4K ni makan power lagi banyak. Kalau korang ni kaki gaming, so aku sarankan korang cari yang skrin 1080 tapi high refresh rate. Maknanya korang boleh run gaming korang pada 120 frame per second. Kalau korang punya laptop tu memang gempak power, boleh running 4K dan 120Hz, tak starter, tak ada masalah lah. Untuk korang pula yang gunakan laptop untuk graphic design ataupun buat photo editing, korang cari skrin 4K yang ada color rating seperti sRGB, Adobe RGB ataupun P3. Ini korang betul-betul nak kena check. Next kita pergi pada spek pula. Biasanya basic spek sekarang ni korang patut cari yang gunakan Intel i5, i7 ataupun kalau korang gunakan AMD, cari yang AMD Ryzen 5 ataupun Ryzen 7. Untuk RAM pula, at least minimum 8GB hingga 16GB RAM dan gunakan SSD storage. Okey, spek ini dah cukup memadai dah untuk kebanyakan user. Tapi kalau korang dapat tambah RAM dan storage, lagi baik. Sekarang aku nak pergi lagi detail pasal prosesor. Memang senang orang cakap korang beli laptop pakai prosesor i5 ataupun i7. Tapi korang kena tahu generation prosesor tu sendiri. Contohnya macam tahun 2019, kita ada Intel 10 generation U series dan kita ada Intel 9 generation H series. Huruf-huruf ni sangat penting dan biasanya dia ada di penghujung model prosesor tu sendiri. Sama ada Y, U ataupun H dan HK. Sebab ini menunjukkan kekuatan prosesor tu sendiri. Okey, Y series chip pula adalah untuk laptop yang low power dan tak ada cooling fan. Biasanya ini ada pada tablet. Prosesor digunakan biasanya Intel M, i5 dan i7 yang menggunakan 2 hingga 4 core sahaja dan menggunakan power sebanyak 7 hingga 9 watt. Untuk U series chip pula sama juga untuk low power laptop. Biasanya saiz laptop dalam 13 hingga 14 inci. Menggunakan prosesor i3, i5 dan i7. Dan core count pula mempunyai 2, 4 ataupun 6 core dan menggunakan power sebanyak 15 hingga 25 watt. Untuk series H dan HK pula biasanya ada pada high performance laptop yang bersaiz 15 hingga 17 inci. Prosesor i5, i7 dan i9. Core count pula menggunakan 4, 6 dan juga 8 dan menggunakan 45 watt power. Tadi kita dah cerita pasal prosesor. Sekarang kita cerita pasal grafik pula. Okey, kebanyakan laptop sekarang ni didatangkan dengan integrated graphic card. Bermaknanya processing untuk grafik ni dilakukan oleh CPU tu sendiri. So kita tak dapat full performance untuk grafik. Untuk integrated grafik, kalau korang setakat nak tengok Facebook ataupun YouTube, aku rasa tak ada masalah. Untuk korang yang gunakan laptop untuk bermain game ataupun melakukan kerja-kerja 3D ataupun graphic design, korang kena cari yang ada dedicated graphic card seperti GTX. Tapi untuk lagi power, korang carilah yang ada graphic card 10 generation RTX. Untuk gaming pula, korang kena tahu
Apa tu Max-Q? Max-Q ni adalah dedicated graphic card daripada Nvidia, yang di mana dia menggunakan graphic card seperti RTX dan kemudian cut power dia sehingga 50%. So dia kurangkan power sehingga 50% ni adalah untuk performance dan juga balance dengan bateri. So penggunaan bateri tak adalah terlampau kuat sangat. Pada aku lagi baik aku ambil laptop yang ada Max-Q, sebab aku boleh main game lama dengan menggunakan bateri je. Tapi kalau korang ni gamers hardcore, aku rasa korang jangan ambil yang Max-Q, sebab korang nakkan frame rate ataupun graphic detail yang lagi banyak. Ok, next pula RAM dan storage. Ini senang je, lagi banyak lagi bagus. Tapi biasanya korang kena carilah yang gunakan RAM sebanyak 8GB hingga 16GB dan storage menggunakan SSD ataupun M.2 NVMe. Jangan pula korang pakai laptop yang gunakan HD ataupun hard disk yang lama, nanti jadi lambat. Apa tu SSD dan M.2 NVMe? Dia adalah storage yang menggunakan chip, so tak ada lagi moving part ataupun mechanical part seperti hard disk. So boot up time ataupun korang nak load, korang nak start program semua, dia sangat laju berbanding dengan hard disk. Next pula aku nak cerita pasal port. Ini pun penting juga, port ataupun I/O. Sekarang kebanyakan laptop dah didatangkan dengan slot ataupun port USB Type-C, dan korang kena pastikan yang mana USB Type-C tu adalah Thunderbolt 3 certified. Maknanya dia ada logo peti dekat tepi port USB Type-C tu. Dengan adanya Thunderbolt punya certification ataupun USB Type-C Thunderbolt 3 ataupun 4, korang boleh gunakan port tu untuk send file dengan sangat laju dan juga boleh output video sehingga resolution sebanyak 5K. Korang boleh gunakan untuk docking accessories ataupun gunakan untuk charging. Untuk bateri pula, biasanya dekat kotak ataupun dekat laptop tu tulis 12 jam, 12 hours long lasting battery. Tapi korang jangan percaya tu semua. Sebab apa? Manufacturer bila diorang buat testing bateri, diorang akan play video dan display diorang akan dimkan. Lepas tu wifi diorang tutup, bluetooth diorang tutup, kalau ada NFC pun diorang tutup. So maknanya tak sama dengan real world usage macam mana yang kita pakai. Kalau korang pakai, mestilah korang on bluetooth, korang on wifi, screen punya keterangan pun korang terangkan. Jadi dekat situ korang anggaplah yang bateri korang tu boleh run sehingga 6 hingga 8 jam, bukan 12 jam. Okay. Okay, last kali project Athena. Ini kalau korang dapat laptop yang ada cop ataupun ada stiker, ada tulis project Athena ni, korang tak perlu risau lagi pasal spek dia. Okay. Sebab project Athena ni adalah daripada Intel. Dia dimanakan Intel akan bagi specification untuk manufacture buat laptop tu. Okay, salah satu spek dia adalah processor 10th generation dan ada fast SSD yang laju. Lepas tu ada Wi-Fi 6, ada USB Type-C Thunderbolt 3 ataupun 4. Kalau ada project Athena dekat laptop korang, maknanya korang tak payah risau lagi, laptop korang adalah future proof. Ok, sebelum aku endkan video ni, pada pendapat aku, lagi baik korang pergi kedai PC, korang try, tengok spek-spek apa yang korang nak, ikut kemampuan korang, dan korang cuba laptop tu. Korang pegang chassis dia, pegang body dia, tengok aluminium build, unibody ke apa, korang tengok screen dia, korang try video, korang try trackpad dia, korang try keyboard, type, tengok sedap ke tak. Korang kalau boleh try main game, korang try gaming sekejap, tengok dekat laptop tu. Sebab korang nak bayar kan, nak pakai lama. So korang kena pastikan pembelian korang tu berbaloi. Ok, jika video ini membantu dan korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.